Trump baru sahaja mengambil tindakan yang meletakkan Cuba di ambang kejatuhan. Pada hari Selasa 19 Mei 2026, Havana muncul di hadapan dunia, menerima bantuan kemanusiaan dari Meksiko dan Uruguay. Sementara Washington memperketat kepungan terhadap pihak berkuasa, rangkaian bekalan dan sekutu yang masih cuba mengekalkan rejim diktator itu terus bertahan. Kuba sedang menerima bijirin, susu tepung dan barangan kebersihan kerana rejim itu tidak lagi mampu menjamin keperluan asas untuk rakyatnya sendiri. Dan disinilah tekanan Trump menjadi lebih berat. Langkah Trump sangat mudah tetapi kejam. Sebelum melepaskan tembakan, dia membuat Cuba kehilangan tenaga, kehilangan daya tahan, kehilangan perlindungan, dan kehilangan kawalan ke atas rakyatnya sendiri. Dan apabila sebuah pulau yang diperintah oleh komunis memerlukan kapal asing untuk memastikan bekalan barangan asas, sementara Amerika Syarikat menyasarkan golongan elit tentera dan politiknya, mesej itu menjadi jelas kepada Diaz-Canel dan nama-nama lama dalam pemerintahan Castro. Atau Havana menyerah sekarang, atau setiap gangguan bekalan elektrik yang baru boleh menjadi dorongan terakhir untuk tindakan Amerika yang jauh lebih berat. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Penanda Aras Credibility, Milson Alves. Kapal ASEAN Katra telah tiba di Teluk Havana membawa kira-kira 1.000 hingga 1.700 tan bekalan yang dihantar oleh Meksiko dan Uruguay. Secara hasmi, ia adalah bantuan kemanusiaan. Secara politik, ia adalah tanda kejatuhan. Sebuah kediktatoran yang selama beberapa dekad menjual imej ketahanan, kini bergantung kepada bantuan luar untuk cuba mengurangkan kekurangan barangan asas. Kecibaan bantuan ini berlaku pada masa yang sama ketegangan dengan Amerika Syarikat meningkat dan butiran ini mengubah segalanya. Havana sedang cuba menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai kawan, tetapi gambaran yang sampai ke seluruh dunia ialah sebuah pulau yang terperangkap dengan gangguan elektrik, kekurangan bahan api dan ekonomi yang bergantung pada alat sokongan hayat. Sikap Donald Trump yang mempercepatkan tafsiran ini ialah menggunakan tekanan tenaga sebagai senjata politik. Selepas kejatuhan Nicolas Maduro di Venezuela, Washington mula menyasarkan penghantaran minyak ke Kuba, menyebabkan rejim itu kehilangan sumber yang menyokong sebahagian daripada jentera dalaman pulau tersebut. Associated Press melaporkan bahawa kesukaran semakin teruk selepas penghantaran utama minyak Venezuela terhenti dan ancaman Amerika terhadap sesiapa yang membekalkan minyak ke Kuba. Hasilnya adalah jelas. Kekurangan petrol, kekurangan tenaga, kekurangan kestabilan dan ketakutan berleluasa dalam kalangan rejim. Kuba tidak dilayan seperti sebuah negara yang menghadapi krisis biasa. Ia dilayan seperti satu entiti bermusuhan di Caribbean terlalu dekat dengan kawasan hutan dan terlalu penting untuk diabaikan. Trump sudah faham bahawa dia tidak perlu bermula dengan kereta kebal di jalanan untuk menjatuhkan rejim itu. Dia boleh memotong bekalan bahan api, menghukum pengendali politik, menakutkan syarikat asing, mengasingkan tentera dan menekan bank-bank. Dan memaksa Havana menggunakan sedikit tenaganya hanya untuk memastikan lampu tetap menyala dan makanan ada di atas meja. Sekatan baharu ini mengesahkan strategi tersebut. Washington menyasarkan 11 pegawai Kuba termasuk tokoh yang berkaitan dengan sektor politik, tentera, polis, perisikan dan komunikasi. Ini bukan sekatan simbolik terhadap nama-nama hiasan. Ia adalah serangan langsung terhadap aparat yang mengekalkan rejim itu. Polis mengawal jalanan. Perisikan memantau penentang. Komunikasi mengawal naratif. Tentera melindungi kepimpinan tertinggi. Apabila Trump menyasarkan sektor-sektor ini serentak, dia bukan sekadar memberi tekanan moral. Dia sedang membongkar struktur pertahanan dalaman diktator itu dari dalam. Kerajaan Amerika telah membenarkan serangan itu dengan mengatakan bahawa elit komunis mengutamakan kepentingan mereka sendiri sementara rakyat cuba menanggung akibatnya. Mereka juga menuduh Havana membenarkan aktiviti perisikan, ketenteraan dan pengganas asing di dalam pulau itu. Inilah bahagian yang paling berat dalam naratif keselamatan negara. Apabila Kuba dilihat oleh Washington sebagai pangkalan musuh Amerika Syarikat di Caribbean, isu ini bukan lagi sekadar hak asasi manusia, tetapi menjadi soal pertahanan wilayah. Havana terasa dengan tamparan itu dan bertindak balas dengan ancaman. Miguel Diaz-Canel menyatakan bahawa sebarang tindakan ketenteraan Amerika akan menyebabkan pertumpahan darah dan membawa akibat kepada keamanan serantau. Ia menunjukkan keputusasaan.
Kerajaan yang yakin tidak perlu mengubah setiap tekanan menjadi ancaman perang. Rejim Kuba tahu bahwa keadaan dalaman telah bertambah buruk. Mereka tahu rakyat sudah letih dan mereka tahu jika Washington terus mengetatkan tenaga, keuangan dan logistik, ucapan revolusi tidak akan membayar bil, tidak akan menghidupkan peti sejuk dan tidak akan meletakkan makanan di pinggan. Kecibaan bantuan kemanusiaan meletakkan Kuba dalam kedudukan yang memalukan. Rejim cuba menjual imej ketahanan tetapi menerima bantuan kecemasan untuk menangani kekurangan. Mereka cuba bercakap tentang kedaulatan tetapi bergantung kepada kerajaan lain untuk meredakan krisis. Mereka cuba menuduh Trump melakukan agresi tetapi tidak dapat menyembunyikan bahawa pulau itu telah kehilangan keupayaan untuk berdikari. Tekanan Amerika berkesan kerana ia menyentuh titik paling lemah diktator itu, jurang antara propaganda rasmi dan kehidupan sukar rakyat cuba biasa. Gerakan ini juga memberi amaran kepada negara-negara lain di rantau ini. Sesiapa yang membekalkan, membiayai atau membantu melindungi Kuba mungkin akan menjadi sasaran. Donald Trump sedang menjadikan pulau itu sebagai ujian kesetiaan di hemisfera barat. Soalan untuk kerajaan jiran menjadi mudah. Adakah mereka akan membantu sebuah diktator yang terkepung atau mengelak daripada berkonfrontasi dengan Washington? Beginilah cara Rumah Putih mengecilkan ruang gerak Havana tanpa perlu mengumumkan operasi ketenteraan pada hari pertama. Titik paling berbahaya untuk Kuba ialah tekanan ini membuka jalan kepada peningkatan ketegangan. Mula-mula datang sekatan keuangan, kemudian tekanan terhadap bekalan tenaga. Selepas itu sekatan terhadap tentera dan perisikan. Seterusnya alasan keselamatan negara. Jika Havana bertindak balas dengan provokasi, Trump mendapat alasan untuk meningkatkan tekanan. Jika Havana berdiam diri, krisis dalaman akan terus memakan pulau itu dari dalam. Penduduk Kuba berada di tengah-tengah pertembungan ini. Associated Press menunjukkan penduduk tempatan memberi reaksi dengan harapan terhadap ketibaan bantuan tetapi juga dengan rasa kecewa kerana kelewatan sebelum ini. Ini mendedahkan satu realiti yang tidak menyenangkan bagi rejim. Rakyat tidak hidup dengan slogan, mereka hidup dengan makanan, tenaga, ubat-ubatan, pengangkutan dan kebersihan. Rumah Putih tahu bahawa pencerobohan secara langsung akan membawa kos politik, ketenteraan dan diplomatik. Sebab itu pendekatan Trump kelihatan lebih dingin, menyesakkan dahulu, melemahkan kemudian, memaksa rejim melakukan kesilapan dan hanya selepas itu meletakkan pilihan yang lebih keras di atas meja. Inilah sikap yang membuat Cuba kelihatan semakin hampir kepada satu pertembungan yang lebih besar. Ia bukan sekadar ucapan yang berapi-api. Ia adalah satu siri tindakan praktikal yang memotong bekalan bahan api, mengasingkan pihak berkuasa, mengancam pembekal dan mendedahkan Havana sebagai sebuah pulau yang terdedah. Sekarang, apa yang berlaku bergantung kepada bagaimana rejim itu bertindak balas. Jika Diaz-Canel menggandakan pertaruhannya dan cuba mengubah krisis dalaman menjadi mobilisasi menentang Amerika Syarikat, dia mungkin mempercepatkan senario konfrontasi. Jika dia menerima langkah berundur, ia akan membuka krisis dalam kalangan elit komunis itu sendiri. Jika terus bergantung kepada kapal bantuan, ia mengesahkan kepada dunia bahawa Cuba sudah kehilangan keupayaan untuk berundur dan bertahan tanpa bantuan. Trump telah meletakkan Havana dalam lorong yang sempit ini. Sama ada rejim itu berubah, atau ia tenggelam dalam pengasingan, atau memberikan alasan untuk tindakan Amerika yang lebih berat. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.